Hi guys, it's Sabrina. Assalamualaikum guys. So, apa khabar semua? Hari ini saya akan membincangkan tentang isu yang kian hangat diperkatakan dekat sekitar Asia ni, iaitu perkahwinan campur agama. Apakah perkahwinan campur agama ini? So, perkahwinan campur agama ini dia melibatkan seseorang yang beragama Islam berkahwin dengan seseorang yang bukan beragama Islam. Jadi Allah pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut membawa erti, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sesungguhnya wanita-wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita musyrik, dan janganlah kamu nikahkan lelaki-lelaki musyrik bersama wanita-wanita yang beriman. Bila kita meneliti firman ini, kita dapat mengetahui bahawa perkahwinan campur agama ini amat dilarang di dalam Islam. Jadi, adakah isu ini berlaku dekat Malaysia? So, perkara ini telah dijamin oleh pengarah Jabatan Kemajuan Islam di Malaysia. Beliau mengatakan bahawa setakat ini beliau tidak menerima sebarang laporan daripada Jabatan Pendaftaran Negara tentang perkahwinan campur agama ini. Dan saya yakin dekat Malaysia tak berlaku perkahwinan campur agama ini sebab Jabatan Kemajuan Islam Malaysia amatlah menitik beratkan perkara ini, dan undang-undang juga telah diwujudkan, undang-undang yang sangat jelas. Undang-undang Kekeluargaan Islam di Malaysia sendiri menyatakan bahawa pendaftaran bagi perkahwinan campur agama ini adalah dilarang sama sekali di Malaysia. Jadi saya yakin dekat Malaysia memang tiada isu perkahwinan campur agama ini. Jadi saya akan terus mengulas sedikit mengenai isu ini yang berlaku di negara Islam terbesar di Malaysia, iaitu Indonesia. Memang bila kita lihat di internet semua tu, perkahwinan campur agama di Indonesia kian meningkat. Jadi mengapa perkara ini berlaku? Jadi yang pertama, isu ini berlaku dekat negara tersebut kerana undang-undang Islam yang tidak jelas di Indonesia. Mereka mewujudkan undang-undang perkahwinan 1974, dan undang-undang ini sendiri yang menyatakan bahawa sekiranya suatu perkahwinan itu dilangsungkan di atas tuntutan agama dan kepercayaan masing-masing, maka ia adalah sah. Jadi sesetengah pihak dekat Indonesia ini telah menggunakan undang-undang yang tidak jelas ini sebagai satu hujah dan alasan mereka untuk meneruskan perkahwinan percampuran agama ini walaupun ia melanggar syariat Islam. Jadi selepas 9 tahun undang-undang 1974 ini diwujudkan, pada tahun 1983 Presiden Indonesia telah memberi satu arahan kepada penjawat awam bahawa mereka wajib mendaftarkan perkahwinan mereka, dan perkahwinan campur agama adalah dilarang sama sekali untuk didaftarkan. Tetapi ia setelah 9 tahun undang-undang yang tidak jelas itu wujud. Jadi 9 tahun tu adalah tempoh yang panjang guys. So macam-macam boleh jadi. Dah banyak perkahwinan campur diadakan dalam kalangan rakyat Indonesia yang melibatkan orang-orang Islam. Jadi tindakan Presiden Indonesia ini mendapat kritikan daripada orang ramai dan mengatakan bahawa beliau mengadakan sesuatu yang ibarat menampal kapal yang sedang tenggelam. Sebab memang rakyat Indonesia telah menyalah tafsirkan undang-undang yang sebelum ini. Jadi kita akan beralih ke akibat perkahwinan campur ini. Apakah akibatnya bila kita melangsungkan perkahwinan campur agama ini? Jadi sesuatu perkara yang dilarang itu mesti mempunyai satu akibat yang sangat besar. Jadi akibatnya adalah, seperti kita tahu dalam Islam, perkahwinan percampuran agama ini adalah dilarang sama sekali. Jika seseorang itu berkahwin dengan seorang yang bukan Islam, mereka berkahwin, perkahwinan itu tidak sah. Jadi jika mereka selepas perkahwinan itu mereka melakukan perhubungan seks, jadi mereka ibarat sedang melakukan zina, kerana perkahwinan mereka adalah tidak sah. Jadi bagaimana guys? Bagaimana jika mereka mendapat anak hasil daripada perhubungan tersebut, hasil daripada berzina itu? Jadi anak tersebut tidak layak dibin atau dibintikan bapanya walaupun benih itu daripada benih bapanya, sebab perkahwinan mereka tidak sah. Jadi bila perkara ini akan berlanjutan jika anak tersebut ingin berkahwin?
Jadi apabila hubungan antara bapa dan anak itu tidak sah, maka bapa tersebut tidak boleh mewalikan anaknya jika anaknya hendak berkahwin. Jadi macam mana bila anak dia hendak berkahwin dan mereka tetap meneruskan perkahwinan yang menggunakan bapanya sebagai wali. Bapanya yang tidak sah itu sebagai wali. Jadi perkahwinan anak tersebut akan tidak sah, guys. Jadi bila tidak sah, macam mana jika anak itu melakukan hubungan dengan suaminya dan anaknya sebut, dan perkara ini akan terus berlanjutan dan wallahu alam selagi mana hubungan ini berlanjutan, selagi itu dosa terkumpul. Jadi apa nak jadi dengan umat Islam zaman sekarang jika perkara ini tidak ditegah sama sekali, tidak dilarang sama sekali, tidak diambil tindakan sama sekali? Kita sendiri kena mengingatkan diri kita kan, disebabkan cinta anda lupa syariat Islam, anda sanggup melanggar syariat Islam. Perkahwinan campur agama ini merumitkan anak tersebut hasil daripada hubungan perkahwinan campur agama ini. Mereka hendak masuk agama mana, mereka kepercayaan mana yang mereka hendak percaya. So ini sangat memberi impak kepada generasi muda dan anak muda zaman sekarang. Jadi saya menganggap perkara ini kerajaan ataupun jabatan Islam suatu negara itu perlu memainkan peranan, perlu memberi undang-undang yang jelas kepada rakyat dan memberi undang-undang yang tidak boleh disalah tafsirkan. Jadi apa pendapat anda tentang perkara ni? So jika anda punya pendapat anda sendiri, boleh nyatakan dekat komen dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bye guys. I love you all.